sifatnya manusia, ayat ke-82 dari surah Taha. Dan pada ini kita akan lanjutkan sedikit lagi pada ayat berkenaan sehingga ayat berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Maksudnya, dan sungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang telah bertaubat, beriman, beramal saleh, dan kemudian dia tetap pada jalan yang benar. Kemudian ayat ke-83, tuan-tuan dimulai Allah sekalian, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Musa berkata, itulah mereka sedang menyusuriku ya Allah, dan aku bersegera kepadamu ya Rabbku agar engkau ridha kepadaku. Dia, iaitu Allah, telah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dan Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah pun menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian ini bagimu, atau kamu mengkehendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri, tapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api itu dia telah mengeluarkan patung anak sapi, anak lembu yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Rabbmu dan Rabb Musa. Tapi dia, Musa, telah pun lupa. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahawa patung anak sapi itu tidak dapat memberi apa-apa jawapan kepada mereka, dan tidak berkuasa untuk menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Sebelumnya yang rahmati dan dikasihi sekalian, pada ayat lalu kita telah bincangkan bagaimana sifat Allah SWT ni Maha Pengampun sebagai ingatan untuk Bani Israel bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Walau bagaimanapun, Bani Israel ini mempunyai kecenderungan daripada awal. Sifat-sifat orang Yahudi ini salah satu daripadanya, tuan-tuan, cenderung untuk menyembah berhala. Kerana itu kita telah bincangkan dalam surah Al-A'raf yang lalu. Bila mereka melepasi sahaja lautan dan Firaun ditenggelamkan, mereka telah minta kepada Nabi Musa untuk menyembah berhala. Perkara ini telah kita huraikan dalam kuliah menerusi surah Al-A'raf yang lalu, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-138 hingga 139 daripada surah Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Orang Yahudi ini bila mereka sampai ke satu kaum selamat sahaja daripada peristiwa dikejar oleh Firaun, mereka melihat satu golongan sedang menyembah berhala. Lalu mereka telah meminta kepada Nabi Musa dengan berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan yang kami nampak, supaya kami dapat menyembahnya sebagaimana mereka menyembah patung berhala itu. Nabi Musa menjawab, sungguh kamu merupakan orang-orang yang bodoh. Sungguhnya mereka akan dihancurkan disebabkan kepercayaan yang dianuti itu, dan akan sia-sia apa mereka kerjakan. Artinya, Bani Israel ini daripada awal sudah memiliki dalam diri perasaan kesesatan, kecenderungan untuk sesat itu telah ada. Elemen untuk sesat itu ataupun kecenderungan untuk sesat telah pun ada dalam diri mereka sebenarnya. Tuan-tuan dan dikasihi Allah sekalian, perkataan yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat ke-82, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada.
Para ulama menjelaskan ihtada bermakna istiqamah. Istiqamah maknanya tetap dalam kebenaran. Ini seperti dikatakan satu pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Manakala pandangan lain yang dikemukakan dalam tafsir dan kitab-kitab tafsir, contohnya daripada Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim, juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di sini ihtada bermakna lam yashuk. Lam yashuk iaitulah seorang yang tidak pun merasa sedikit dalam dirinya perasaan ragu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ihtada bermakna istiqamah wa amana wa amila amalan salihah. Orang yang sentiasa istiqamah dalam perkara kebaikan. Istiqamah bermakna kekal dalam satu perkara baik. Kadang-kadang perkara baik itu kecil saja tapi dilakukan dengan istiqamah, meninggalkan dosa besar, melakukan ketetapan fardu, tinggal melakukan kesalihan, amal-amal saleh seperti rajin bersedekah, maka dengan sedekah itu menyelamatkannya dari kemurkaan Allah di akhirat kelak. Pintu syurga ni ada 8 tuan-tuan. Kadang-kadang yang masuk syurga ni kerana banyak berpuasa. Nama pintu bagi orang yang istiqamah berpuasa sunat dipanggil Babu Rayyan, pintu Rayyan. Kadang-kadang seorang yang taat pada ibu bapanya, dengan sebab ketaatan itu dia masuki pintu birrul walidain. Ada yang masuk syurga kerana pintu amal saleh dengan ibadah sunat yang dikerjakan dengan konsisten, dengan istiqamah. Maka itulah maksud ihtada. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat yang ke-83, satu peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa. Kenapa engkau tergesa-gesa wahai Nabi Musa meninggalkan mereka? Kuliah ini kita telah bincangkan seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Nabi Musa telah memilih 12 orang di kalangan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa telah memilih 70 orang di kalangan pengikut-pengikut yang setia ni untuk bersama-sama dengannya mengambil kitab Taurat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus diberikan perintah untuk menerima kitab Taurat yang dalamnya ada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita telah bincang dalam surah Al-A'raf, wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' faquzha biquwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Kami telah tuliskan untuk Musa dalam lauh-lauh Taurat itu segala satu pelajaran dan penjelasan untuk segala perkara. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baik. Aku akan memperlihatkan kepadamu negara ataupun tempat tinggal orang-orang yang fasik, kesudahan orang-orang yang fasik. Jadi Nabi Musa ni pergi untuk bertemu dengan Allah SWT, menerima kitab Taurat bersama-samanya. Dengannya disebut oleh para ulama tafsir. Imam Al-Baghawi pun menyatakan perkara yang sama. 70 orang ni ikut Nabi Musa, dan Nabi Musa telah meninggalkan Nabi Harun untuk menjadi pemimpin, bagi mengelakkan, bagi memimpin Bani Israel dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amir, menjadi penggantinya. Jadi Nabi Musa dalam jadualnya akan bertemu dengan Allah SWT selama 30 malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan bagi Nabi Musa ni lagi 10 malam, 10 hari, genap dalam 40 waktu, 40 hari. Maka keseluruhannya menjadi 40 hari, 40 malam. Jadi selama tempoh tersebut Nabi Musa akan berpuasa siang dan malam. Nabi Musa telah pun menuju ke gunung untuk melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta Harun saudaranya untuk menggantikan tempatnya dalam Bani Israel. Karena itu Allah mengingatkan, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Mengapa tak datang bersama dengan mereka? Jawapan Nabi Musa, qalahum ulai ala athari. Mereka sedang menyusul aku wahai Tuhanku. Mereka datang dan singgah dekat gunung. Lalu Nabi Musa menjawab lagi, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera datang kepadamu ya Allah kerana rindu, kerana rasa rida, supaya rida itu menyeliputi diriku. Jadi ini perasaan Nabi Musa yang tak sabar-sabar untuk bertemu dengan Allah Taala telah menyebabkan baginda berjalan lebih cepat daripada yang mengikutinya. Lalu Allah Taala mengingatkan Nabi Musa, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Sungguhnya kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan mereka, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Jadi Allah beritahu Nabi Musa di sini mengenai apa yang berlaku sepeninggalan Nabi Harun bersama dengan Bani Israel, bahawa mereka telah pun menyembah patung berhala yang dibuat oleh Samiri untuk mereka. Ada banyak kisah tentang Samiri ini tuan-tuan, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz.
ada dua cerita tentang Samiri. Yang pertama mengatakan bahawa Samiri ini merupakan seorang sepupu dari sebelah ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini satu pandangan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, iaitu mereka mengatakan bahawa Samiri ini mempunyai kaitan kekeluargaan dengan Nabi Musa. Ini pandangan pertama. Tapi pandangan yang lebih kuat seperti ini ditarjih oleh kebanyakan para ulama tafsir, Samiri ini bukannya daripada Bani Israel, dia datang daripada kabilah Samirah, yang kebetulan bila datang Nabi Musa kepada Bani Israel, dia pun masuk Islam juga. Dia pun ikut bersama-sama dengan kumpulan Bani Israel untuk beribadah kepada Allah SWT. Artinya dia telah masuk ke dalam syariat Nabi Musa alaihissalam. Walaupun asal usul Samiri ini merupakan seorang kahin, seorang ahli sihir, seorang yang telah berjinak-jinak dengan mentera-mentera, yang telah berjinak-jinak dengan perkara-perkara karut, hela-hela. Lalu si Samiri ini telah melihat satu peristiwa yang disebut di para ulama tafsir. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kudanya, menaiki kudanya, tidak mahu menyeberangi lautan yang telah terbuka, yang telah menjadi kering, dengan keadaan airnya tinggi seperti gunung di kanan kiri mereka terpaksa mereka kena lalu ke dasar lautan. Bayangkan lautan yang dalam itu berapa puluh meter ke dasarnya, tiba-tiba air masih kekal lagi di kiri kanan bahunya. Boleh bayangkan tak bagaimana, apa yang memisahkan kedua tebing air itu? Tentulah perkara yang menakutkan. Lalu kuda Nabi Musa takut untuk melalui pemandangan yang luar biasa tersebut. Maka dalam kisah-kisah Israeliat telah mengukakan bahawa datanglah Jibril alaihissalam untuk mengajak Nabi Musa dan kudanya yang ketakutan itu untuk melalui highway yang baru terbuka itu, tuan-tuan. Maka dalam keadaan seperti itu, kuda yang naiki oleh Jibril merupakan kuda betina, sedangkan kuda Nabi Musa merupakan kuda jantan. Jadi bila kuda jantan ni nak melalui kawasan tersebut, dia takut, dia melihat kuda betina, maka barulah datang keberanian dan dirinya untuk melalui, menyusuri jejak kuda betina di hadapannya. Samiri merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan terhadap perkara-perkara seperti ini. Dia tahu ini merupakan malaikat Allah SWT. Kerana kelebihan yang ada pada dirinya, itu dia telah lama berkenalan, belajar dengan sihir. Maka dia nampak saja kuda Jibril melalui kawasan depan untuk menarik perhatian kuda Nabi Musa, lantas dia telah turun. Ini kisah dikemukakan kisah-kisah Israeliat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, disebut oleh para ulama tafsir sebahagiannya. Maka si Musa Samiri ini, namanya Musa juga, Samiri, telah pun turun untuk mengambil kesan tapak kaki kuda Jibril alaihissalam, dan ini disimpan dalam serbannya, seperti disebut oleh para ulama tafsir. Allahu a'lam, tuan-tuan. Para ulama tafsir menceritakan perkara ini, contohnya Imam Ibn Atiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Maka sebaik saja Nabi Musa sampai ke seberang sana dan bersama dengan Bani Israel, dia telah memberitahu kepada kabilahnya, kepada kabilah Bani Israel, dia akan bertemu dengan Allah SWT. Maka dipilih 70 orang wakil mereka, nakib mereka, untuk bersama-sama dengannya. Kita ni ada sedikit complication, tuan-tuan, komplikasi, susah kita nak faham melainkan kita baca kitab kita tafsir. Yang pentingnya, berlakulah satu perkara di luar dugaan, iaitu Musa Samiri yang telah ada dalam dirinya elemen syirik dan juga sihir kepada Allah SWT, nak memperdayakan Bani Israel. Maka dia telah mengambil keputusan untuk menjadikan daripada kesan tapak kaki pasir yang pernah dipijak oleh kuda Jibril ini untuk menjadi pemangkin bagi syirik yang akan dilakukan selepas itu. Nanti kita akan bincangkan perkara ini, tuan-tuan, dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.